Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Shadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, sahabat-sahabat dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas baiknya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pelbagai nikmat kepada kita, sama ada nikmat itu berupa hasanah, kebaikan-kebaikan duniawi yang Allah berikan untuk keperluan hidup kita, maupun kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah untuk menyempurnakan tujuan hidup kita. Dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berkesempatan untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ini selepas menunaikan solat maghrib. Di antara maghrib dan isyak ini kita luangkan sedikit masa untuk kita menambah pemahaman, mungkin bertukar-tukar pendapat berkenaan dengan nasihat-nasihat dan peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalamnya yang mulia, iaitu Al-Quran, dan juga suri teladan yang diberikan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah agak tidaklah lama sangat kalau dibandingkan dengan surau-surau yang lain, saya rasa kurang bersalah sikitlah ya dengan surau An-Naim, sebab surau lain lagi teruklah ya. Ada yang sampai 4 bulan straight saya tak dapat hadir kerana peperiksaan. Lepas tu Ramadan tak ada program. Kemudian selepas hari raya saya pergi ke Turki dan berada di sana selama hampir sebulan ya, baru balik. Jadi ada yang sampai 4 bulan sampai dah tak tahu kat mana berhenti last kan. Tapi alhamdulillah di surah An-Naim ni rasanya sempat kita bertemu kali terakhirnya ialah pada awal Ramadan ya, dalam tazkirah selepas solat tarawih. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung perjalanan kita dalam sedikit bahagian yang berbaki, iaitulah pada membicarakan ya, berkenaan dengan satu bentuk pendekatan untuk mempelajari Al-Quran, iaitulah melalui satu topik yang asalnya adalah merupakan topik yang berada di dalam ilmu bahasa Arab, tapi kerana Al-Quran itu diturunkan di dalam bahasa Arab, maka topik bahasa Arab itu boleh diambil untuk menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran, iaitulah berkenaan dengan at-tashbihat ya, perumpamaan, berpandukan kepada risalah ataupun tesis master yang dikarang oleh sahabat saya ataupun guru saya, iaitu Ustaz Ahmad Abdullah Al-Kaf, lama pada tahun 1996 dahulu, dengan tajuk Suratul Insan fi Tashbihat Al-Quraniyah ya, gambaran insan di dalam perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Yang mana di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelum ini kita telah sama-sama mengetahui bahawa perumpamaan adalah merupakan salah satu daripada cara kita berbahasa
dalam kehidupan seharian, dalam bahasa apa sekalipun. Lebih banyak manusia menggunakan perumpamaan dalam perbualan-perbualan seharian dia, menunjukkan manusia itu mempunyai tahap fikiran dan kepintaran yang baik, ya, sebab bila kita nak gunakan perumpamaan, kita tidak boleh mengungkapkan perumpamaan itu dalam keadaan kita tidak memahami makna, ya, sebab nak umpamakan tu dia mesti jelas atas sisi mana perumpamaan tu nak dibandingkan. Ya, jadi kalau orang yang pandai membandingkan satu benda dengan sesuatu, maknanya pandangan dan fikiran dia tu baik. Ya, dalam semua bahasa ada, ya, misalnya kalau dalam ni bawa balik daripada Turki ni kan, ya. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Turki, kalau nak diumpamakan, orang Turki suka minum teh kan, maknanya rekod dia, rekod saya lebih kurang dalam 20 cawan teh lah, ya, sehari, tapi cawan kecil lah. Tapi badan jadi besar ni bukan sebab minum teh lah, ada sebab yang lain kan. Kena sebut siap-siap, kesian orang nak sebut, tapi segan nak sebut, biar saya sebut siap-siap kan, ya. So kalau nak menggambarkan teh tu teh yang perfect, ya, teh yang cantik buatan dia, ada perumpamaan dia, ya. Kalau dia nak puji, dia kata teh ni Taushan Kanegibi, ya, maksud dia teh ini seperti darah Arnab. Ya, bagi orang Turki tu maknanya cantik, cukup merah dia, ya, warna dia, dan sudah tentulah sedap rasa dia. Kalau dia nak bagi tahu pula yang teh tu ceroy kan, maknanya tak elok buatan dia, kata Abtesuyu Gibi, ya, teh kamu ni macam air semayang, macam air wuduk kan, nampak tembus. Ya. Jadi kalau kita perhatikan perbualan-perbualan manusia, bila manusia itu dalam perbualan seharian dia pandai menggunakan perumpamaan, biasanya orang tu orang yang pandai lah, ya, orang yang bijak. Maka penggunaan perumpamaan di dalam kehidupan seharian yang sedia ada dalam bangsa Arab diangkat oleh Allah SWT menjadi satu daripada cara Al-Quran nak menyampaikan mesej dia, ya. Allah SWT berkehendak untuk menyatakan satu benda straightforward, tetapi Allah datangkan beberapa perumpamaan supaya dengan perumpamaan itu manusia akan berfikir, dan bila dia berfikir, penyampaian mesej itu akan menjadi lebih berkesan. Ya, misalnya Allah SWT boleh menyatakan kepada manusia betapa ruginya kalau sekiranya kamu ada rujukan, kamu ada kitab, kamu ada petunjuk, kamu ada guru yang mengajar, tetapi kamu tidak mengambil perhatian, kamu tidak mengambil manfaat daripadanya. Boleh cakap direct begitu je, tapi Allah berikan perumpamaan. Misalnya yang kita sebut beberapa bulan lalu dalam surah Al-Jumu'ah, ya, kata Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan manusia yang telah diberikan kepadanya Alkitab, ya, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Alkitab tersebut, tidak lebih daripada sekadar seperti keldai yang mengangkut kitab-kitab di atas dirinya. Jadi Allah SWT umpamakan, ini perumpamaan ni bukan untuk orang jahil, ini bukan perumpamaan untuk orang yang tak ada buku, ini bukan perumpamaan untuk orang yang tidak berilmu, untuk orang yang tidak mengaji. Ini perumpamaan untuk orang yang ada segala-galanya untuk membolehkan dia itu faham kebenaran, tetapi dia tidak mengambil manfaat daripadanya. Samalah seperti keldai bawa kitab. Keldai bawa kitab, bolehlah kitab apa pun ke atas dia, dialah orang yang paling tidak mengambil manfaat daripada benda yang ke atas tu. Jadi, macam keldai. Tak, sebenarnya bukan macam keldai, lebih teruk daripada keldai. Sebab keldai tak baca kitab, sebab keldai itu keldai. Tapi yang diumpamakan itu adalah manusia. Bila ada manusia, ada kitab, tak mengambil manfaat, lebih teruk daripada keldai. Tapi Allah Ta'ala sebutkan dalam bentuk perumpamaan supaya manusia boleh berfikir, ya, mengenainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendatangkan perumpamaan-perumpamaan dalam bentuk yang pelbagai. Ada yang Allah SWT mengumpamakan manusia dengan sesuatu kejadian, ya, di alam, sama ada kejadian di udara, kejadian di daratan. Allah mengumpamakan ada manusia yang sifatnya seperti batu, yang pernah kita sentuh dalam pertemuan yang lepas. Allah SWT juga ada mengumpamakan manusia dengan haiwan-haiwan yang tertentu seperti anjing,
Ya, ada dalam ayat yang kita bicarakan dahulu, anjing yang menjelirkan lidahnya, ya, kita telah sebutkan dalam pertemuan dahulu. Allah juga mengumpamakan manusia dengan keldai, dan kesan daripada mempelajari tasbihat ini sepatutnya dia menjadikan kita orang Islam sebagai orang yang mempunyai cara berfikir yang disebut sebagai reflective thinking, ya, pemikiran reflektif. Walaupun bunyinya agak canggih, macam bunyi cakap orang putih sikit lah, ya, tapi sebenarnya reflective thinking ini adalah intipati kepada ulul albab. Iaitulah apabila manusia tengok sesuatu, apa yang dia tengok itu dia boleh kaitkan dengan diri dia. Kalau dia tengok sungai, dia boleh kaitkan dengan diri dia. Kalau dia tengok angin, dia boleh kaitkan dengan diri dia. Maknanya orang yang mendalam, orang yang memerhati, bukan orang yang matanya celik tetapi pandangannya tidak lebih daripada sekadar apa yang terpampang di depan mata. Dia tak nampak makna. Orang macam ini susah nak meningkat keagamaan dia, ya, sebab banyak mesej Allah SWT yang datang kepada dia, dia tak faham. Sebab dia tak buat satu benda wajib yang orang Islam kena buat, iaitulah berfikir. Orang Islam kena menjadi orang yang berfikir. Bunyinya macam tak kena je, macam tak best nak sebut. Orang Islam kena, ada ke orang tak fikir? Ada. Ya, orang yang tidak berfikir, dan dia tidak rasa bersalah menjadi manusia yang tidak berfikir. Dan bila dia menjadi manusia yang tidak berfikir, dia bukan sahaja tidak mampu menyelesaikan masalah. Sebab kerja kita orang Islam ialah untuk menyelesaikan masalah. Kita khalifah, ada pelbagai masalah di atas muka bumi ini yang menunggu orang Islam untuk berperanan menyelesaikannya, yang disebutkan oleh Abul A'la Al-Maududi, Abul Hasan Ali An-Nadwi, ya, dalam kitab dia yang dah lama dah tapi masih relevan. Kata tajuk kitab dia, Madza khasiral alam bin hitatil muslimin. Apakah ruginya alam dengan mundurnya umat Islam? Ya, bila orang Islam tidak berfikir, dia jadi mundur. Bila dia mundur, orang Islam rugi, seluruh dunia rugi. Maka orang yang tidak berfikir bukan hanya tidak boleh menyelesaikan masalah yang ada, dia juga menjadi sebahagian daripada masalah tersebut. Maka sebab itu, bila kita baca Quran, kita hadir dalam mana-mana majlis ilmu, kita mesti, apa-apa sahaja topiknya mesti pergi kepada menggalakkan kita untuk berfikir, supaya kita tidak menjadikan kuliah maghrib sebagai hiburan, hobi. Pasal apa datang kuliah maghrib? Saja, tak ada benda nak buat. Saya pernah buat kursus motivasi dulu-dulu, tanya budak sekolah, apa matlamat awak datang ke sekolah? Mengisi masa lapang. Kata belajar lah kan, mengisi masa lapang, tak tahu dah buat apa, datang sekolah kan, ya, rugi lah. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah dalam sikit masa, maafkan saya kelewatan, ya, insya-Allah malam ini kita akan pergi kepada tashbihat yang seterusnya, perbandingan yang seterusnya, dan perbandingan yang seterusnya ini berada di dalam kategori yang sepatutnya lebih mudah untuk kita garap, kerana Allah SWT membuat perbandingan di antara manusia dengan manusia. Ya, kalau sebelum ni manusia dengan ciptaan alam, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan haiwan, kali ni manusia dengan manusia. Allah bandingkan sekelompok manusia dengan sekelompok manusia yang lain. Ada di dalam pelbagai kategori, ya, di bawah perbandingan Allah SWT antara manusia dengan manusia ni. Kalau kita lihat dari segi perbandingan dia, misalnya kategori yang pertama, saya skip dulu, yang tu mungkin tengoklah dari segi insya-Allah depan-depan nanti, tashbih al-insan bil mu'minin, perbandingan di antara manusia dengan orang-orang yang beriman. Ya, Allah bandingkan satu kelompok manusia, Allah bandingkan kita yang baca Quran ni dengan orang-orang beriman yang lain. Ada dia bahaskan. So di bawah kategori orang-orang yang beriman ini, dibandingkan dengan para anbiya, dibandingkan dengan para solihin, dibandingkan dengan kaum-kaum yang beriman kepada Allah SWT. Itu bahagian yang pertama. Bahagian yang keduanya ialah tashbihul insan bil kafirin, membandingkan manusia dengan manusia lain yang kafir. Dan manusia-manusia yang kafir, kufur ini terbahagi kepada beberapa kategori yang saya petik pada malam ini, insya-Allah. Perbandingan di antara manusia dengan kaum-kaum yang kufur kepada para anbiya mereka, untuk kita perhatikan.
Kita terus pergilah kepada ayat ni. Nanti dia jadi macam tak masuk-masuk mukadimah ni kan, bila nak masuk dalam ayatnya. Kita pergi kepada ayat yang saya maksudkan dalam perbincangan kita pada malam ini insya-Allah, iaitulah firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Hud, ya, ayat yang ke-89. Tadi nak cuba buat slide tapi tak sempat nak siap. Ya. Anak saya ada latihan badminton, dia balik lambat pula. Ya. Jadi sampai pukul 6 lebih saya tunggu tadi. Panas hatilah dalam kereta kan ya. Dah lah balik bau busuk. Masa kecil seronok cium anak kan. Dah besar-besar ni masam je petang-petang. Masalah bapak-bapak ambil anak balik sekolah sekarang ni kan ya. Okey, tak apalah tu. Ya. Tak sempat buat slide. Jadi kalau tuan-tuan puan ada mushaf ke lagi sedap tengoklah ya. Dalam ayat yang ke-89 surah Hud, firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh au qauma hud au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum biba'id. Ya, sadaqallahul azim. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai kaumku, janganlah permusuhan di antara kamu dengan aku. Oleh kerana kamu ni bermusuh dengan aku, jangan sampai permusuhan itu menyebabkan kamu ditimpa musibah sebagaimana musibah yang telah menimpa kaum Nuh, ataupun musibah yang telah menimpa kaum Hud, ataupun yang telah menimpa kaum Saleh. Dan ada pun kaum Lut yang juga telah ditimpa musibah ke atas mereka. Sesungguhnya kaum Lut itu dengan kamu tak jauh mana, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-89 surah Hud. Ayat ini menceritakan tentang dakwah yang diungkapkan oleh Nabi Syuaib alaihi salam kepada kaumnya. Ya, Nabi Syuaib adalah nabi ataupun rasul berbangsa Arab. Oleh demikian baginda termasuk di dalam salah seorang daripada beberapa orang rasul yang tidak dikongsi antara umat Islam dengan ahlul kitab. Maknanya Nabi Syuaib, Hud, ya, begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Saya ambil yang dua itulah, khususnya Nabi Syuaib dengan Nabi Hud. Mereka berdua, baginda berdua tidak ada disebut di dalam Injil, tidak ada disebut di dalam Bible. Maka apa yang kita tahu tentang mereka hanya apa yang ada disebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Dan kaum Nabi Syuaib ini adalah merupakan kaum Arab yang difahami oleh para ulama mereka itu tinggal di kawasan Madian, iaitu satu kawasan yang berada di utara semenanjung tanah Arab, di antara Hijaz dengan Syam, berhampiran dengan kawasan yang juga disebut sebagai Ma'an. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan melancong ke Jordan, ya, kalau kata ada duit lebih tak tahu nak buat apa, berjalanlah pergi ke Jordan, sementara boleh nak ziarah lagi. Ya, kerana kiri kanan tu macam-macam musibah yang sedang menguji umat Islam. Kalau Syam, Syria tu, saya berpendapat apa yang pernah kita tahu dan kita kenang tentang Syam dan Suria itu sudah tiada. Ya, ia adalah suatu tempat yang tidak lagi seperti sebelumnya. Ya. Demikian juga dengan Mesir, ya, yang sedang berhadapan dengan musibah, ya, ujian. Jadi Jordan masih okey lagi lah, mudah-mudahan kekal aman. So kalau kita pergi ke Jordan, di sebelah selatan Jordan menuju ke sempadan Arab Saudi, itulah lebih kurang kawasan yang pada masa ini merupakan kawasan yang agak kosong dan kontang. Di situlah pada suatu ketikanya kawasan di mana beradanya kaum yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Ya. Wa kana Syuaib alaihissalam bin asyrafihim nasaban. Ya, Nabi Syuaib alaihissalam ini di dalam kaumnya, baginda adalah merupakan orang yang dari segi nasab keturunannya adalah orang yang terhormat, orang yang tidak dipertikaikan latar belakang kekeluargaannya, dilantik sebagai rasul, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak manusia kepada menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila para rasul ini mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
biarpun Allah melengkapkan para rasul ini dengan latar belakang yang mengurangkan ruang untuk mereka itu dipertikaikan latar belakang dia, maknanya keturunan yang baik, orang yang elok-elok, sebelum dilantik menjadi rasul dia adalah orang yang dihormati di dalam kaumnya, tetapi itulah nilai sebuah kebenaran yang akhirnya apabila manusia yang baik, sempurna, perfect itu mula bercakap tentang kebenaran, maka kebenaran itu akan mengundang sama ada penerimaan, alhamdulillah, ataupun penentangan. Dan apa yang dialami oleh Nabi Syuaib ini adalah penentangan daripada kaumnya. Apabila kaumnya terus menentang seruan yang dilakukan oleh Nabi Syuaib, apakah yang diserukan oleh Nabi Syuaib? Nabi Syuaib seru perkara-perkara yang menjadi kebiasaan kaum tersebut. Di antaranya adalah penipuan mereka di dalam perniagaan. Apabila mereka membeli, dan ini adalah juga berlaku dalam kaum para nabi yang lain, apabila mereka membeli, mereka sebagai penjual, mereka mengurangkan timbangan. Apabila mereka membeli sebagai pembeli, mereka akan bermain-main dan melebihkan timbangan. Dan benda ini menjadi norm, menjadi kebiasaan. Dan itu menjadi topik hangat yang ditegur oleh Syuaib AS kepada kaumnya. Itu satu peringatan juga kepada kita, tuan-tuan dan puan. Kaum-kaum yang terdahulu itu, mengikut catatan Al-Qurannya, setiap kaum itu ada jenayah-jenayah tertentu yang associated dengan mereka. Lalu Allah turunkan Rasul untuk perbetulkan mereka kerana jenayah berkenaan yang mereka buat. Tetapi itulah umat Nabi Muhammad SAW. Semua jenayah yang dibuat oleh kaum yang berbeza-beza di zaman-zaman yang berbeza dihimpunkan dan dibuat semua oleh umat Nabi Muhammad SAW. Tetapi kerana kita adalah umat kepada Nabi Rasul yang dikasihi oleh Allah SWT dengan kasih yang tidak ada tolok bandingnya, dengan doa Nabi SAW, Allah memberikan ruang yang banyak kepada kita untuk bertaubat, memberikan ruang yang banyak untuk kita menginsafi teruknya keadaan kita sekarang. Menipu dalam timbangan yang dikaitkan dengan kaum Nabi Syuaib AS, kita buat. Homoseksualiti yang dikaitkan dengan kaum Nabi Lut AS, kita juga yang buat. Segala macam kepincangan yang dibuat oleh kaum yang terdahulu terhimpun di dalam satu kaum ini. Maka semua nasihat Nabi Syuaib kepada kaumnya, Nabi Nuh kepada kaumnya, Nabi Lut kepada kaumnya, Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Yaqub kepada kaumnya, kita kena ambil semua tu kerana kita perlu menghimpunkan nasihat seluruh anbiya untuk berdepan dengan umat yang penuh dengan cabaran ini. Maka apabila Nabi Syuaib AS menyeru mereka, misalnya disebutkan di dalam ayat sebelumnya, ayat yang ke 85, kalau kita nak tengok apakah seruan nasihat yang dipesankan oleh Nabi Syuaib AS pada kaumnya. Kata baginda, wa ya qaumi auful mikyal wal mizan bil qist. Wahai kaumku, tepatkanlah, betulkanlah dari segi ikatan dan juga timbangan barang-barang jualan kamu. Bila ikat tu jangan tipu, bila timbang jangan tipu, lakukanlah ia dengan adil. Itu antara pesan. Wala tabkhasun nas asya'ahum, jangan engkau kurangkan bahagian yang sepatutnya menjadi hak manusia yang berurus niaga dengan kamu. Ini nasihat Syuaib kepada kaumnya. Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Okey, insya-Allah. Dan janganlah kita menyebarkan kerosakan di atas muka bumi. Kita berikan laluan kepada azan supaya jiran tetangga tahu waktu masuk, insya-Allah, dan kita sambung selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung semula bincang kita. Baik. Apa yang telah
amarankan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada kaumnya telah diungkapkan dalam ayat yang sebelumnya, iaitu dalam ayat yang ke-85 firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Wahai kaumku, ya, percukupkanlah, tepatkanlah ikatan dan juga timbangan dengan adil apabila kamu berurus niaga, dan janganlah kamu kurangkan hak yang sepatutnya, ya, sesama bagi manusia, bagi orang yang berurus niaga dengan kamu. Wala ta'saw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu sebarkan kerosakan di atas muka bumi. Wala ta'saw fil ardi mufsidin ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah pada menyatakan bahawa sifat yang ada pada kaum Nabi Syuaib alaihissalam ini ialah mereka ini sering melakukan perbuatan qat'ut tariq, rompakan jalanan. Ya, bila ada rombongan perniagaan lalu, mereka akan rompak dan membawa kepada pembunuhan. Dan ini adalah tradisi yang berterusan zaman berzaman di kawasan berkenaan, daripada zaman sebelum, daripada zaman para anbiya ni sampailah kepada tak tahulah sampai sekarang taklah, ya, tapi sekarang ni rompakan jalanan ni dia lain sikit lah. Dia ada booth, ya, kadang-kadang kita boleh bayar siap-siap, kadang-kadang kita bayar cash kan, ya. Sebab masa saya belajar dekat Jordan dulu tahun 1995, 94, 95, 96, masa tu tol baru muncul, kami tanyalah pada pensyarah kami kan, apa hukumnya tol dalam Islam. Jadi pensyarah kami tak pada kata tol ni apa. Jadi yang katalah kerajaan buat jalan baru, dia lantik satu syarikat buat jalan baru, kemudian untuk menampung harga jalan tersebut, satu perjanjian diberikan untuk memberikan hak kepada syarikat yang membuat lebuh raya itu mengutip wang, ya, untuk satu tempoh. Jadi dia satu benda yang agak asing pada pensyarah kami masa itulah. Jadi dia kata kalau sekiranya jalan itu ada jalan alternatif dan jalan alternatifnya itu praktikal untuk dipakai, maka itu diharuskan. Tetapi kalau jalan itu satu-satunya jalan yang terpaksa dipakai dan diletakkan kena bayar macam tu, maka itu adalah rompakan jalanan. Ya, dia kata harabah lah. Jadi saya rasa kalau highway yang antara kita kata bandar dengan bandar, ya, yang highway utara selatan tu, itu tak ada masalah sangatlah dari segi benda ni tadi. Tapi kalau yang celah-celah rumah kita ni kan, nak pergi surau pun kena bayar tol, ada setengah-setengah tempat sampai macam tu kan, itu boleh consider lah. Saya tunggu jugalah Majlis Fatwa Kebangsaan ke, ya, mursyid ke mana-mana ke kan, ya, buat perbincangan sikit, adakah ini satu rompakan, ya, sebab manusia terpaksa membuat bayaran pada kadar yang macam tu sekali lah. Tak apalah, tu nota kaki, ya, alang-alang datang lambat ni melalut pula, ya. Baik, jadi orang-orang Arab ni rompakan jalanan ini kebiasaan mereka. Ya, sehingga sampai kepada jemaah haji zaman-zaman naik kapal dulu, ya, dalam nasihat Snook Hargonier, saya pun tak pasti sebutan macam mana, Snook Hugronje ataupun Hargonier ni, apabila dia memberi nasihat kepada pegawai-pegawai pentadbir Belanda di Indonesia, dalam surat nasihat itu saya pernah terbaca dia menceritakan tentang komplain yang dibuat oleh jemaah haji daripada tanah Melayu yang dirompak dalam perjalanan mereka daripada Jeddah ke Mekah. Dekat, ya, berapa kilometer sangat, ya, kena rompak, satu perkara yang biasa. Jadi Allah SWT utuskan Nabi Syuaib alaihissalam, antaranya ialah untuk selesaikan masalah benda ni tadi. Tetapi apabila seruan ini disampaikan kepada mereka, yang menyampaikan ni bukan orang sebarangan, orang yang dihormati, orang yang tidak dipertikaikan latar belakangnya. Tetapi apabila yang dipertikaikan itu membabitkan hal-hal yang seperti ini, kaum Nabi Syuaib membantah seruan tersebut. Misalnya yang diungkapkan dalam ayat yang ke-87, kata mereka, ya, firman Allah SWT, ya Syuaib, ya, wahai Syuaib, as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au naf'alu fi amwalina ma nasha' innaka la antal halimur rasyid. Kata kaum ini, wahai Syuaib, ni kami nak tanya ni, adakah semayang kamu yang banyak tu, ya, tu Perli lah nama ni, adakah semayang kamu yang banyak tu telah menyebabkan
ia memerintahkan kamu supaya kamu cakap pada kami agar kami tinggalkan apa yang telah disembah oleh keturunan-keturunan kami? Dan adakah semayang kamu itu menyebabkan kamu nak suruh kami tinggalkan apa yang sudah menjadi kebiasaan kami? Jadi ini satu respon yang angkuh, ya. Nak tolak je lah, apa pula heret dengan semayang sekali. Walaupun kadang-kadang dalam masyarakat kita pun kadang-kadang orang sebut agak macam tu, puak-puak ni reti semayang je, kan? Maknanya niaga hancur, katalah contohnya. Kenapa nak dikaitkan dengan semayang tu? Semayang tu semayang lah, ya. Kadang-kadang benda-benda macam tu untuk istihza, untuk menghina. Innaka la antal halimur rasyid. Sesungguhnya dengan cara yang macam tu, dengan perangai kamu yang macam tu, yang cuba untuk memberhentikan kami daripada mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh keturunan-keturunan kami, memberhentikan kami daripada kebiasaan-kebiasaan muamalat kami. Innaka la antal halimur rasyid. Engkau ni memanglah orang yang sangat penyabar dan juga tinggi akal fikirannya. Ya tu sindir tu, kata mereka. Jadi apabila seruan para nabi ini ditolak, ia merupakan permulaan kepada musibah yang menanti. Mungkin agaknya lah, ya, agaknya lah, ni mungkin lah, terima boleh tolak boleh. Kita ni bernasib baik sebab seruan yang kita tolak ialah seruan pendakwah. Seruan yang kita tolak ialah seruan orang-orang sesama kita. Tapi kalau dengan perangai kita sekarang ini, perangai inilah yang kita gunakan untuk menolak yang di hadapan kita itu adalah seorang Rasul, kita tak tahu bagaimanakah Allah SWT menyantuni kaum ini. Dan saya suka berulang-ulang kali supaya kita ingat bahawa Allah SWT utuskan Nabi Muhammad SAW sekitar 570 ke 600 tahun selepas zaman Nabi Isa AS. Itu gap dia. 600 tahun manusia sudah berada dalam keadaan yang cukup teruk untuk datang seorang lagi Rasul mengajak manusia kembali kepada kebenaran. Tetapi jarak di antara Nabi Muhammad SAW dengan kita pada masa ini sudah 1400 tahun lebih. Jangan kita underestimate di mana Nabi SAW dalam perjalanan kita pada hari ini. Kalau secara nisbahnya seolah-olah patutnya dah ada 3-4 orang dah Rasul yang diutuskan untuk betulkan kita. Tapi tak ada dah Nabi dan Rasul tu, sebab baginda SAW adalah khatimul anbiya wal mursalin. Tetapi kerana baginda adalah Rasul yang terakhir, yang kita selalu kena fikir ialah, adakah Islam aku, adakah agama aku pada tahun 2013, 1434-1435 ni, inilah Islamnya Nabi SAW. Yang kita kena selalu muhasabah. Dan kita tidak boleh memuhasabahkan perkara itu andai kata kita sombong dengan keberagamaan kita, sehingga kita tidak membuka ruang untuk kita menilai, bukan menilai orang lain, menilai diri kita sendiri. Maka apabila kaum Syuaib menolak dakwah mereka, menolak dakwah baginda alaihissalam, maka datanglah ayat awal yang saya bacakan tadi, ayat tashbihat tadi, iaitulah apabila Syuaib alaihissalam mengingatkan kepada kaumnya di dalam firman Allah SWT, kata baginda, wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuh au qauma hud au qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'in. Kata Syuaib alaihissalam, dalam kita restructure dia punya makna dia, sebab kadang-kadang terjemahan direct dalam Quran tu bahasanya bahasa rasmi, bahasa buku. Kadang-kadang kita tak dapat nak menyelami apa sebenarnya yang nak disentuh dalam ungkapan tersebut. Semalam saya baru habis seminar ibrah surah Yusuf yang dijalankan di UKM. Alhamdulillah, agak berat jugalah nak handle. Satunya Al-Quran, ya, kemudian yang keduanya 10 jam, ya, 5 jam hari Sabtu, 5 jam hari Ahad.
Ayat-ayat dalam surah Yusuf itu biasa saja, tetapi sebenarnya ayat-ayatnya sangat teliti dan halus pada mengungkapkan. Tapi semuanya dah pernah disampaikan sinilah dalam tafsir ibrah surah Yusuf yang saya sentuh beberapa tahun yang lalu di sini kan ya. Jadi di sini kata Syuaib alaihissalam pada kaumnya, wahai kaumku, janganlah kerana kita ni bermusuh, kamu tak suka dengan aku, permusuhan kamu dengan aku itu sampai kepada tahap kamu enggan mempertimbangkan kebenaran yang aku bawa ini, kamu menolak seruan yang aku bawa ini dengan sikap yang mengundang musibah. Dan apabila aku memperkatakan kepada kamu tentang musibah ini bukan hipotesis, ini dalam ayat saya lah ya, musibah ini bukan hipotesis, maknanya mungkin kamu akan ditimpa musibah. Ia bukan satu kemungkinan, ia adalah satu kepastian. Dari manakah datangnya kepastian itu? Datang daripada merujuk umat-umat yang terdahulu, bahawa apabila mereka buat seperti ini, mereka ditimpa dengan musibah, seperti mana yang telah menimpa kepada kaum Nuh alaihissalam, sebagaimana yang telah menimpa kepada kaum Hud alaihissalam, sebagaimana yang telah menimpa kepada kaum Saleh. Dan harus aku ingatkan kepada kamu bahawa kaum Lut itu tak jauh mana daripada kamu. Sebab kaum Madian ini, Ma'an, di sempadan antara Jordan dengan Arab Saudi ini, daripada senarai nama kaum yang disebutkan oleh Syuaib alaihissalam yang Allah rakamkan dalam ayat ini, kaum Lut itu adalah kaum yang paling hampir dari segi logistiknya dengan mereka. Dan itu antara kejadian yang dekat dengan zaman mereka. Dan mereka mengetahui tentang adanya musibah yang melanda satu kaum yang duduk di kawasan berhampiran dengan Laut Mati, hanya beberapa ratus kilometer even pada hari ini daripada tempat kaum Madian ya. Sebab kalau kita pergi Laut Mati itu tanpa ilmu geologi ya, untuk mengkaji batu batan dengan pandangan mata kasar, kita tahu kawasan ini pernah ditimpa dengan musibah yang besar ya. Dia punya bentuk dia punya warna dia ya, menimbulkan rasa gerun kepada kita yang melihatnya. Maka Syuaib beritahu kepada kaum dia, ambillah peringatan, kerana sikap yang kamu lakukan ini, permusuhan kamu terhadap aku, menolak seruan aku ini, menyebabkan perkara yang sama telah menyebabkan kaum yang sebelum daripada kamu, iaitu kaum Nuh, ditimpa dengan musibah taufan ya, yang besar ya. Kalau kita kata tsunami ke, mungkinlah agaknya wallahu alam, tapi yang begitu besar ya. Ataupun seperti kaum, kalau kita lihat ya, kalau misalnya ada, ataupun seperti kaum Hud yang juga ditimpa dengan musibah ya, angin yang kering yang mematikan ya, semua tanaman-tanaman, semua tanaman dan haiwan yang ada. Ataupun yang menimpa kepada kaum Soleh ya, angin yang begitu sejuk ya, yang berlawanan dengan apa yang pernah menimpa kepada kaum Hud itu tadi. Dan juga kaum Lut yang telah diterbalikkan bumi mereka dan menghancurkan mereka akibat daripada dosa yang mereka lakukan. Jadi perumpamaan yang didatangkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam ayat ini merujuk kepada tashbihat, dari segi bahasanya tashbihat tamthili, kerana perkataan alat perbandingan itu ada disebut misla ya, mislu ma asaba qaum Nuh. Tetapi dari satu sudut yang lain, tashbihatnya dari segi bahasa Arabnya adalah merupakan tashbihat yang mujmal dalam arti kata kerana tidak dispesifikkan di sisi mana yang kamu itu boleh menyebabkan serupa dengan kaum-kaum yang ditimpa musibah tadi, dan tidak dispesifikkan karakter itu adalah lebih baik supaya kamu lebih beringat-ingat untuk kamu fikir siap-siap. Sebab kalau dispesifikkan ya, misal kata
Ya, maknanya janganlah kerana permusuhan kamu dengan aku menyebabkan kamu ini tidak amanah dalam timbangan sehingga nanti kamu akan ditimpa dengan musibah seperti yang menimpa kaum sebelum kamu. Bila disebutkan spesifik, oh dia otak manusia ni cunning ya? Nanti dia tak tapi kami macam ni. Dia lari begitu. Jadi dikosongkan. Ambil peringatan, jangan permusuhan kamu dengan aku menyebabkan kamu menolak kebenaran sehingga kamu ditimpa musibah seperti musibah yang pernah menimpa kaum-kaum sebelum kamu. Artinya, apabila kaum Hud, kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, kaum Lut dibandingkan dengan kaum Syuaib, poinnya bukanlah bentuk keingkaran yang mereka lakukan. Ia bukan berkenaan menipu dalam timbangan. Ia bukan berkenaan dengan homoseksualiti kaum Lut. Ia bukan berkenaan dengan jenayah-jenayah yang kita tahu berlaku berbeza daripada satu kaum ke satu kaum. Tetapi poin utamanya ialah jenayah-jenayah itu, titik persamaan antara semuanya ialah penolakan kepada seruan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Maka tuan-tuan dan puan-puan, itulah tashbihat yang diadakan. Dan tashbihat ini tidak ada maknanya kalau sekiranya kita baca dia terhenti setakat kaum Syuaib. Oh, ini peringatan Allah Ta'ala berkenaan dengan kaum Lut, kaum Soleh, kaum Hud, kaum Nuh untuk kaum Syuaib. Tak sampailah. Kaum Syuaib itu sendiri dan juga kaum-kaum yang lain, semuanya itu peringatannya adalah untuk kita. Baik, dari satu sudut yang lain, dalam sikit masa yang baki, ini adalah satu daripada sisi yang memahamkan kepada kita mengapa kita perlu celik kepada benda-benda yang telah berlaku kepada umat sebelum kita. Saya saja sebut macam itulah, dia ada perkataan pendek dia, kita kena celik sejarah. Ya, tapi kalau sebut celik sejarah ngantuk pula kan, orang tak minat sejarah. Alhamdulillah, jabatan tempat saya belajar di UKM nak menggambarkan ya sejarah ni, alhamdulillah semester ni kami dapat 2 orang pelajar baru. Alhamdulillah, dapat 2 orang je, seorang Malaysia, seorang Sri Lanka. Seorang Malaysia, seorang daripada Libya ya, daripada Sri Lanka tu dia masuk ke bahagian bahasa Arab. Dapat 2 orang, berbanding dengan jabatan syariah, jabatan usuluddin, jabatan dakwah ya, Quran Sunnah yang dapat 20 orang, 40 orang pelajar ya. Jadi jabatan sejarah ada 2 orang saja. Seorang reti cakap Melayu, seorang tak reti cakap Melayu. Kita kena celik sejarah ya. Bidang sejarah ni suspense sikit lah ya. Kita risau tengok perkembangan bidang tu tidak begitu memberansangkan, walaupun nampak macam ramai orang suka sejarah ya. Filem-filem sejarah memang box office ya, Tanda Putera semua dan sebagainya kan ya. Orang suka sejarah kan ya? Novel-novel sejarah laku kan. Tapi bila nak menjadi sejarawan, meletakkan landasan ilmu ke atas sejarah tersebut, orang takut sikit lah sebab tak tahu nak kerja apa. Agaknya lah ya, lepas nanti kita perlu celik sejarah, kerana nasihat yang disampaikan oleh Syuaib AS kepada kaumnya adalah dengan menggunakan sejarah, bahawa apa yang kamu buat ini bukan single wujud dalam sejarah manusia, bukan isolated case. Benda yang sama telah dibuat oleh kaum sebelum kamu, dan apa yang menimpa mereka ialah apa yang aku sebutkan. Sama juga, bukan hanya pada soal memberi peringatan kepada maksiat, musibah, bencana, benda-benda yang negatif, malah benda-benda yang positif juga mengambil manfaat daripada sejarah. Kalau kita ingat balik dalam surah Yusuf ya, ayat yang ke-38, apabila apabila Nabi Yusuf dipenjarakan dengan fitnah yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz ya, kita tahu cerita dia. Baginda telah bertemu dengan 2 orang pekerja istana yang telah dipenjarakan, dan mereka berdua telah bermimpi ya. Seorang bermimpi dia memerah anggur, manakala seorang lagi bermimpi dia membawa roti di atas kepalanya, kemudian burung mematuk roti di atas kepala tersebut dan memakannya. Dan mereka telah meminta daripada Yusuf AS untuk mentakwilkan mimpi tersebut. Sebelum Yusuf AS mentakwilkan mimpi itu,
Yusuf telah memanfaatkan posisinya di hadapan dua orang tadi, iaitu mereka berdua ini orang yang berhajat kepadaku. Bila orang berhajat kepada kita, bererti kita ni ada tinggi sikit daripada dia, sebab dia memerlukan something daripada kita. Itu adalah satu ruang yang baik untuk dakwah dimanfaatkan. Ya, apabila orang berhajat pada kita. Dan itu juga menjelaskan kepada kita, sebab itulah sepatutnya orang yang nak buat kerja dakwah ni mesti orang yang ada something yang dia boleh offer kepada masyarakat, rather than sekadar nasihatnya sahaja. Nanti orang tak suka dengar. Kan, orang ni tahu cakap je, tak ada apa contribution pun kepada masyarakat. Ya. Contohnya masa saya belajar di Jordan dulu, saya masuk dalam penjara pula, masuk dalam hospital. Nauzubillah, masuk dalam hospital. Dan bila dapat bil hospital swasta, sebab saya dah bukan pelajar sepenuh masa, jadi tak dapat coverage untuk biaya hospital. Jadi saya masuk hospital, Islamic Hospital, Al-Mustashfa Al-Islami. Selepas beberapa hari, masa dapat bil tu, saya terkedu lah tengok bil dia lebih kurang dalam 1,000 dinar. 1,000 dinar lebih kurang dalam RM5,000 lebih lah, lebih kurang duit kita. Jadi saya tak ada duit nak bayar benda tu. Jadi pegawai hospital tu nampak dah muka saya macam tu. Jadi dia kata tak apa. Dia kata sebelum balik nanti pergi ke unit kebajikan, something like that lah, unit kebajikan dekat bawah tu, jumpa dan bincang. Jadi saya pergi, pegawai yang berada di situ sembang je dengan saya. Apa khabar, belajar kat mana, saya belajar syariah dekat Universiti Muqtah kat Jordan. Semua. Jadi apa ceritanya, lebih kurang begitulah. Jadi saya bagi tahulah saya tak berkemampuan untuk membayar yuran fees pembiayaan hospital ni. Jadi dia kata tak apa, dia kata awak asnaf pun, dia kata, dan awak berada di dalam dalam kategori sekian ni, jadi kami bagi diskaun. Jadi bila dia bagi diskaun, akhirnya daripada 1,000 dinar tu turun kepada 150 dinar. So saya dapat pula 50 dinar sebab saya dah bayar deposit 200 dinar masa masuk beberapa hari yang lepas. Jadi saya teruja lah masa tu. Kita pun tak banyak pengalaman, budak-budak lagi masa tu. Saya tanyalah kepada dia, kalau 1,000 boleh turun sampai 150 ni, apa point dia, kenapa adanya unit ni? Jadi dia cerita kat saya, dia kata kita kenakan yuran sama macam hospital specialist center yang lain, tetapi kita mensyaratkan bagi orang-orang yang tak mampu bayar, kita boleh awal-awal lagi dah bagi diskaun sebab kita dah tahu dah latar belakang dia, tapi kita syaratkan dia kena datang ke pejabat saya. Sebab bila dia datang ke pejabat saya akan nasihat dia, saya akan dakwah dia, saya akan berikan peringatan-peringatan kepada dia bersesuaian dengan orangnya. Kenapa? Sebab dia perlukan saya. Orang bila tengah berhajat pada dia, orang dengar lah, tak apalah, cakap lah, apa yang penting diskaun, kata macam tu kan, ya. Jadi maknanya bila posisinya macam tu, kita ambillah peluang, kita ambillah peluang untuk beri nasihat kepada orang yang berada di bawah pengaruh kita untuk meningkatkan impact. Dan itu juga menjadi pengajaran kepada kita. Bila kita nak menyeru sesuatu kepada masyarakat, kita kena pastikan kita ni adalah orang yang buat kerja, orang yang tahu ini adalah orang yang signifikan dalam masyarakat. They have something to offer, rather than kita ni pok-pek retorik saja, macam-macam demand kita, and yet kita tak ada apa-apa contribution pun pada masyarakat. Ini yang saya belajar daripada Turki. Sampai tak suka dah nak sebut Turki tu kan, ya. Belajar daripada Turki. Selama 10 tahun Erdogan tidak bersuara. Kita tak dengar. Tahun 2006, 2007, 2005, 2000 zaman-zaman era-era tu, kita tak dengar banyak cerita tentang Turki. Kebetulan itulah juga masanya saya terputus hubungan dengan Turki lebih kurang 10 tahun. Saya pun tertanya-tanya, macam tak ada apa-apa je Turki ni. Tetapi sebenarnya dalam tempoh 10 tahun berkenaan, apa yang dilakukan oleh Erdogan ialah dia menyelesaikan masalah-masalah asas yang rumit yang berlaku di negara Turki, yang pada masa itunya ada beberapa ketikanya inflasinya sampai kepada jatuh mata wang dia 15,000 lira sehari, duit dia jatuh. Dan pada masa itu, kalau Erdogan nak cakap kita mesti menegakkan keadilan, kita mesti bantu Mesir, kita mesti bantu Syria, orang tak dengar, orang tak beri, dan senang sahaja untuk
kerajaannya itu ditumbangkan. Kenapa? Sebab ia telah ditumbangkan 4-5 kali sebelum daripada tersebut. Tetapi dalam tempoh 10 tahun itu, tentera kutuk, maki, buat macam-macam. Ya, pada sekitar tahun 2007, parti CHP, JHP, ya, daripada Dennis Lee telah mengemukakan satu pengaduan, membawa kes ke mahkamah, menuntut supaya mahkamah menutup parti itu, mengharamkan AKP, parti parti itu, kerana patung Atatürk di roundabout dekat Dennis Lee, patung Atatürk di atas kuda tu, zakar kuda tu telah patah, dan mereka mendakwa bahawa orang AKP yang telah mematahkan zakar kuda Atatürk di Dennis Lee. Nonsense. Apa yang Erdogan buat? Telan Elio, diam, jangan balas, buat kerja dulu, buat kerja, perbaiki negara, berhenti daripada sebab Erdogan bukan, dia orang pemidato, dia orang penceramah, orang tak boleh dapat mikrofon di zaman masa dia muda dulu. Tetapi 10 tahun itu bukan masa bercakap, itu masa bekerja. Maka ekonomi Turki telah diperbaiki. Macam mana diperbaikinya? Saya tak ada bahasa ekonomi nak sebut sebab saya bukan orang ekonomi, tapi saya buat perbandingan spesifik. Saya tidur di sebuah hotel yang saya pernah tidur 15 tahun yang lepas, yang 15 tahun yang lalu harga satu malam di hotel itu ialah $15 satu malam dengan breakfast. Hotel yang sama saya tidur baru-baru ini, kosnya ialah €90 satu malam. Dia punya kenaikan itu. Maka dalam setahun dua ni barulah Erdogan bercakap. Ya, bercakap sungguh lah, sampai tak larat nak dengar. Ya, dia pergi ke Kahirah baru-baru ni, dengan masa jamuan ditanya, ini sahajakah yang tuan-tuan boleh buat? Dia cakap pada menteri-menteri daripada negara-negara Arab kan, datang makan betul balik. Yang berlaku di Mesir, berlaku di Syria ni apa ceritanya? Jadi dia boleh bercakap sebab walaupun orang menyampah dengan dia, tapi sebab dia buat kerja. Dan bila dia buat kerja, orang tak boleh nak kata apa sangat. Betul lah nasihat Abu Yusuf kepada Harun Ar-Rashid dalam kitab Al-Kharaj, dekat awal muqaddimah tu, Abu Yusuf telah nasihatkan kepada Harun Ar-Rashid, sesungguhnya kekuatan yang ada pada kamu adalah pada al-amal, pada kerja, bukan pada cakap. Jadi bila kita nak seru pada masyarakat untuk buat ni, buat tu, buat ni, orang melihat orang yang banyak bercakap ni apa contribution ni kepada masyarakat. Adakah mereka itu asset kita ataupun liability kita? Kalau mereka liability kita dan mereka banyak tuntutan, orang tak pandang kita. Jadi jauh pula pergi saya. Yusuf AS telah memberitahu kepada mereka ni tadi dalam ayat 38 surah Yusuf, firman Allah SWT, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub wa kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dan sesungguhnya aku ini, ya, yang meninggalkan agama kaumku yang telah mensyirikkan Allah SWT, dan aku mengikut agama yang mana? Bukan agama yang asing, iaitulah agama keturunanku, iaitu Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Dan tidaklah aku ini mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dan ini adalah kurniaan Allah kepada kami, kepada keluargaku dan juga kepada sekalian manusia, tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi Yusuf telah memetik track record, mengaitkan dakwah dia dengan kaum-kaum sebelum dia, sebagai satu lagi angle tentang perlunya kehidupan semasa kita dibandingkan dengan apa yang pernah berlaku di dalam sejarah. Dan perbandingan itu memerlukan kepada kita untuk mempunyai ilmunya untuk membuat perbandingan tersebut. Kalau tidak, nanti kita akan salah membuat perbandingan. Saya teringat masa kursus baru-baru ni di Turki, dalam salah satu daripada lecture kami dalam saya tak ingat political history ataupun economic history, dibentangkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih daripada satu isu yang dibincangkan, iaitu selepas daripada penawanan Konstantinopel 1453, Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai keinginan untuk meneruskan misi ke Rom, dan misi ketenteraan untuk ke Rom itu memerlukan kepada pembiayaan yang besar, cash yang banyak. Dan pada masa itu Daulah Osmaniyah tidak ada cash, kerana
proses persiapan untuk menawan Konstantinopel itu besar, dan benda ini telah pun disedari oleh a'yan-a'yan, ketua-ketua di daerah-daerah di Anatolia, dan mereka khawatir sesuatu yang tidak elok berlaku, maka mereka telah melepaskan pemilikan mereka ke atas tanah-tanah masing-masing, mereka mewakafkannya dengan tujuan untuk melindungi hak tanah tersebut. Tetapi catatan sejarahnya menunjukkan bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih telah merampas tanah wakaf tersebut dan mencairkan tanah menjual tanah itu dan menggunakannya untuk pembiayaan ketenteraan, dan itu telah menyebabkan Sultan Muhammad Al-Fatih tidak disenangi oleh penduduk tempatan selepas daripada penawanan Konstantinopel. Dan apabila Sultan Muhammad Al-Fatih telah meninggal dunia, anaknya menggantikan pemerintahan, Sultan Bayazid yang kedua. Sultan Bayazid yang kedua telah mengambil masa beberapa tahun memproses kembali untuk memulangkan balik tanah-tanah wakaf yang dirampas oleh ayahanda bapanya. Jadi yang kepala saya terfikir pada masa itu, kalau benda ni dibincangkan di Malaysia, pening Malaysia ni. Sebab siapa Sultan Muhammad Al-Fatih kepada kita, kita meninggikan satu sisi sehingga mungkin menyebabkan kita tak bersedia untuk menerima hakikat bahawa semua itu adalah insan biasa. Ada yang betulnya, ada yang tak kenanya, ada satu bahagian yang dipuji, satu bahagian yang baik, satu bahagian lagi perlu diinsafi. Ia adalah merupakan satu kesilapan. Kita juga boleh faham, mungkin Sultan Muhammad Fatih rampas tu sebab pada dia mewakafkan tanah itu tidak justified. Sebab mewakafkan bukan kerana keperluan, tetapi mewakafkan semata-mata untuk menyekat dia daripada mengambil tanah tersebut. Jadi sejarah ini memerlukan kepada kita untuk teliti dan bukan mensensasi dan mendramatikkannya. Dan itulah mungkin sikit mesej akhir saya lah, ya, iaitu sangat penting bagi kita tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan ruang untuk bidang sejarah dikembangkan. Bukan kerana apa, kerana sejarah itu satu bahagian, portion penting daripada Al-Quran. Dan kalau bidang sejarah tidak dikembangkan, ada satu bahagian Al-Quran tidak dikembangkan dengan baik. Dan bila kita baca, kita belajar daripada sejarah ini, dia mengurangkan emosi kita. Emosi dalam arti kata kita tidak adil dalam menganalisa satu-satu benda yang berlaku. Malah ada beberapa benda yang berlaku, kita dapat memahami bahawa ini bukan isu agama, tapi ini isu tabiat manusia. Maksud saya, bila saya membaca tentang tokoh yang sedang saya kaji untuk disertasi tengah belajar sekarang ni, Imam Birgivi. Bila saya belajar tentang Imam Birgivi ni, saya terkejut semasa di Turki apabila profesor di Turki menyatakan kepada saya, dia kata baguslah mengkaji Birgivi sebab Birgivi ni memang tak ramai orang kaji termasuk di Turki. Masih banyak lagi ruang kajian, dia kata. Dan dia sebutkan bagaimana perkembangan dakwah Imam Birgivi yang asalnya saya pun tak tahu yang Birgivi ni ada tulis kitab ke tak ada tulis kitab. To that extent, di peringkat awal, rupa-rupanya pengaruh Birgivi itu boleh sampai hingga ke Sumatera. Ya, kerana apabila ada, kata profesor tu, dia pernah membaca satu manuskrip yang menceritakan tentang orang di Kepulauan Melayu menghantar wakil ke Daulah Osmaniyah meminta supaya kitab Imam Birgivi, Tarikhah Muhammadiyah itu disyarahkan dengan syarah yang nak dipakai untuk orang Melayu di Kepulauan Melayu. Tetapi anak buah kepada Birgivi iaitu Mehmet Kadizadeh telah mengasaskan satu gerakan, dan gerakan itu ada memainkan peranan yang mencetuskan kepada perang Padri yang berlaku di Sumatera, ya, yang membawa kepada kaum Minang meninggalkan Minangkabau dan berhijrah ke Negeri Sembilan. Maknanya link dia macam tu. Itu dia kata itu reserve nantilah, nanti masa depan-depan ada umur nanti kaji lagi, dia kata. Tetapi untuk kamu nak faham tentang Imam Birgivi, saya cadangkan kepada kamu supaya tengok macam mana orang putih kaji seorang tokoh orang putih tetapi ada persamaan dengan Birgivi. Kata dia, kajilah bagaimanakah Stephen Collini, ada seorang sejarawan, mengkaji tentang John Stuart Mill, ya, daripada England. John Stuart Mill dilabelkan oleh pengkaji tersebut sebagai public moralist, orang yang membicarakan tentang aspek moral di kalangan orang ramai di England pada kurun yang ke-19.
kerana telah berlaku banyak kepincangan dari segi tingkah laku kaum orang-orang England pada masa tersebut. Jadi dia kata John Stuart Mill itu dikenali dalam secara umumnya sebagai pengasas kepada utilitarianism, dan ini satu benda yang tidak bagus. Sebab utilitarianism adalah asas kepada justifikasi untuk membolehkan gerakan gay, homoseksual, apa semua ini dijustifikasikan, ya, pain and pleasure, ya, apa yang berdasarkan kepada mana yang orang suka, mana yang orang tak suka. Tapi sebenarnya John Stuart Mill itu adalah seorang pembetul moral dalam masyarakat, iaitu benda yang sama yang dilakukan oleh Imam Birgizi. Jadi kaji macam mana cara orang putih tu kaji John Stuart Mill, cuba tengok rangka dia dan cuba gunakan untuk membantu kamu membuat kajian terhadap tokoh kita umat Islam ni, Birgizi. Jadi bila saya buat perbandingan itu, dia menyedarkan kepada kita satu poin yang penting. Kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi dalam pengetahuan kita, walaupun ianya bertemakan agama, tetapi kadang-kadang ia bukan topik agama, tetapi ia adalah topik tabiat manusia. Benda yang sama boleh berlaku dalam masyarakat Kristian, benda yang sama boleh berlaku dalam masyarakat Hindu, walaupun agama kita berbeza, kerana yang menyebabkan masalah ini, masalah itu ialah tingkah laku manusia. Jadi bila kita baca sejarah, kalau dalam konteks Al-Quran, kita baca kisah-kisah umat yang terdahulu, kita belajar tentang tabiat-tabiat manusia. Bukan manusia yang kita nak kritik, tetapi diri kita sendiri. Ya, bila kita baca kisah Yusufnya, Imra'atul Aziz, Imra'ahnya yang kata Zulaikha tu, Bunyaminnya ke, adik-beradiknya ke, ya, rajanya ke, Yakub bapanya, bukan soal mereka, tetapi mereka itu adalah cebisan-cebisan kemanusiaan yang ada dalam diri setiap kita. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian yang ada ini memberikan ruang untuk kita menambahkan rasa minat dan kesungguhan kita untuk mendalami Al-Quran, ya, menambah pengetahuan. Saya sekadar menakalkan dan memberikan sedikit perkongsian penjelasan daripada apa yang telah dihasilkan oleh sahabat saya yang dahulu. Saya pun tak tahu dia di mana ada, Ustaz Ahmad Al-Kaf ni, dalam tesis master dia Suratul Insan fi Tashbihat Al-Quraniyah, ya, gambaran manusia di dalam perumpamaan Al-Quran. Dan akhirnya dalam sikit masa, kalau ada soalan ke tuan-puan ingin kemukakan, kalau sekiranya ada, ya sila. Tak pasti pula saya lah, ya, sebab Nabi Nuh AS juga diperselisihkan oleh alim ulama tentang bentuk risalah dia, ya. Adakah risalah yang diajukan kepada seluruh manusia ataupun diajukan kepada kaum yang tertentu sahaja. Kalau sekiranya diajukan kepada kaum yang tertentu sahaja, bermakna ada kaum lain yang berada di luar skop dakwah Nabi Nuh, dan andai kata kaum itu adalah kaum yang turut mengalami kemusnahan melalui taufan yang berlaku di zaman Nabi Nuh AS, bencana itu sepatutnya hanya terjadi apabila kaum-kaum itu juga membuat penolakan terhadap dakwah yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Tapi kita tak ada banyak sangat cerita yang kita tahu tentang Nabi Idris, ya, yang diletakkan dalam susunan dalam Nasyid Raihan itulah, ya, lepas Nabi Adam, Nabi Idris kan, ya, betul disambung tadi. Wallahu alam, saya pun tak pasti adakah semuanya kita boleh katakan begitu. Yang pastinya ialah malah di zaman Nabi Adam AS sendiri, penolakan kepada kebenaran itu sudah berlaku, ya, di kalangan anak-anak dia sendiri, kan, di kalangan anak dia, apabila perbalahan yang berlaku di antara dua orang anak tu yang dikatakan namanya Qabil dan Habil tu, maknanya terselewengnya manusia daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala sudah terjadi seawal daripada anak-anak Nabi Adam yang langsung itu sendiri. Maka kalau mengambil kira yang itu, berkemungkinan saja, ya, maknanya di antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu ada kaum yang beriman, ada kaum yang tidak beriman. Dan topik itu ialah topik yang memang memerlukan kepada orang Islam untuk
masuk dan mengkajinya, sebab kawasan itu adalah kawasan yang sedikit bermasalah. Sebab dalam pembelajaran kita dalam bidang sejarah dan juga sains kat sekolah, kita belajar tentang zaman-zaman paleolitik, neolitik dan sebagainya. Zaman-zaman itu adalah zaman manusia ni primitif, zaman manusia ni primitif. Sedangkan manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah SWT adalah Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam bukan manusia primitif. Nabi Adam adalah manusia yang bertamadun. Dia tata cara hidupnya, dia mempunyai ilmu. Apabila terlucut pakaiannya kerana memakan buah yang dilarang itu, dia menutup anggota sulitnya. Itu adalah akhlak manusia yang bertamadun. Tetapi tiba-tiba ada pula paleolitik, manusia-manusia yang bertelanjang ke apa ke, yang makan mentah binatang semua. Macam mana kita nak meshkan benda tu? So itu adalah sikit ruang-ruang kabur yang tak terbawa kepada kajian. Antaranya ialah kerana kurangnya, perlukan ramai lagi. 2 orang masuk jabatan sejarah memang tak ada masa depan. Kan? Saya rasa nak menangis nak mau 2 orang je junior masuk kan. Yang seorang tu pun dia kata, saya peminat ustaz, lepas tu saya masuk sini, Allah, saya kata okeylah, ada faedah jugalah jadi peminat saya kata kan, nak datang masuk ni, graduate daripada, walaupun bukan saya mengajar dia kan, masuk tu. Kalau 2 orang tak jadi, dia perlukan ramai lagi. So kita nak meshkan. Berkemungkinan primitifnya manusia di awal tamadun hidup itu bukan asalnya primitif, tetapi kaum yang primitif itu adalah kaum yang mungkin terpisah daripada tamadun. Kerana adanya musibah bencana, mereka terpisah pada tamadun, lalu kemudiannya mereka menjadi primitif. Dan bukannya asal manusia itu primitif. Jadi kita sekarang ni berat. Dekat surau dalam Quran kita ada gambaran lain tentang tamadun manusia, tapi di sekolah kita, silibus dalam sains ataupun dalam sejarah, kita letak je macam tu. Ada zaman manusia primitif, zaman dinosaur. Tahun 1998 gitu, saya pernah download satu MP3 daripada internet, ceramah seorang ustaz daripada Singapura, tapi saya dah hilang dari MP3 tu. Tajuk dia dinosaur menurut pandangan Islam. Kan menarik tajuk tu, menarik untuk saya lah, saya tahu kan. So, macam mana dinosaur tu zaman bila? So itu bahagian yang memerlukan kepada kajian lah, insya-Allah. Itulah sikit respon yang saya bagi tadi. InsyaAllah kalau ada sebarang persoalan tambahan lagi lepas solat, saya ada lagi lah kat sini, ataupun di facebook.com/Ustaz Hasrizal, ataupun di email saya hasrizalabdulljamil@gmail.com. InsyaAllah saya cubalah berikan respon kepada maklum balas tuan-tuan dan puan. Terima kasih atas kehadiran semua. Marilah sama-sama kita tangguhkan tazkirah kita pada malam ini dengan sama-sama membaca kafaratul majlis dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wabillahil hidayati wat taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.